Okey, sekarang ni kita pergi ke soalan yang pertama boleh Prof? Prof dah bersedia ke? Banyak pun boleh. Okey, soalan daripada saya, apakah pandangan Prof tentang bagaimanakah wujudnya golongan LGBTQ ni? Kalau bila Prof dengar macam mana? First Prof dengar tentang LGBTQ ni, apa pandangan Prof tentang kewujudan dia ni? Dia orang ni sepatutnya tak boleh wujud. Dan memang tak wujud pun sebenarnya. Kalau kita lihat zaman Nabi Lut alaihi salam, kampung yang mereka tinggal itu diangkat. Tahu kan? Diangkat, lepas tu diterbalikkan dan dihantam semula ke muka bumi sampai jadi laut. So maknanya apa Allah nak bagi tahu kita? Dia orang ni tak patut wujud pun. Nampak tak? Dia tak patut wujud. Tapi kenapa sekarang ini masih wujud lagi kaum ni? Sebab apa? Saya nak tanya kamu balik. Kamu ada 9 orang, 9 lawan seorang. Kenapa dia wujud balik? Kenapa dia wujud? Apa punca dia? Kalau saya sendirilah, punca yang utama bagi saya disebabkan oleh persekitaran keluarga. Mungkin boleh jadi contohnya macam family tu macam pasangan ni suami isteri dia nak anak lelaki. Tapi disebabkan dia tak dapat anak lelaki, anak perempuan, jadi dia pakaikan anak dia dengan pakaian lelaki. Jadi disebabkan tu boleh jadilah. Betul. Saya rasa lah pada pandangan. Lain-lain, apa lagi yang menyebabkan kumpulan ini wujud? Kumpulan ini wujud. Kalau bagi saya mungkin diorang terpengaruh dengan budaya barat lah, sebab yang start bermula dengan yang macam open pasal LGBT ni dengan budaya barat. Diorang tunjuk dia hidup dengan boyfriend dia. Boyfriend dia sama-sama lah, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Jadi yang kita sebagai orang Malaysia, yang orang Muslim, orang memang Islam ni, jadi bila tengok tu terpengaruh. Lepas tu sebab jadi diorang berani untuk tunjukkan diri diorang dekat dunia luar. Lepas tu kita ada masyarakat yang seperti macam contoh macam Sajat tu. Dia jual produk apa semua. Tapi masyarakat kita macam beli produk tu. Support dia. Betul. Kamu lagi terror daripada saya. Sajat pun kamu kenal. Ini salah orang kamu pergi interview ni. Kamu patut interview Sajat. Apa yang kamu kata tu betul ke? Kamu tak payah tanya saya pun sebenarnya. Tapi apa lagi? Ni saya nak tanya kamu sebelum saya menceritakan segala-galanya. Apa lagi kamu rasa punca-punca? Betul punca, antara puncanya adalah pengaruh rakan sebaya. Antara puncanya adalah lemahnya parenting skill. Ilmu keibubapaan. Lemah sangat. Tapi apa lagi? Kamu dah cakap dah tadi pasal persekitaran, pasal ilmu keibubapaan, pasal masalah iman. Dia kalau di Malaysia ini, antara punca yang utama adalah masalah iman lah. Masalah iman tu menyebabkan dia mudah terpengaruh. 3. Apa lagi? Banyak. Yang kamu lupa nak sebut apabila seseorang itu diliwat. Pengalaman diliwat itu oleh saudara mara dia, oleh kawan-kawan dia masa sekolah asrama, menyebabkan dia ketagih benda tu. Maksudnya walaupun dia yang alami, maksudnya dia alami benda tu, tapi benda tu dia tak, orang kata dia tak nak benda tu. Tapi bila pada satu tahap tu dia yang akan teringin balik. Macam tu maksud Prof. Boleh. Dia ada kes-kes yang macam apa kata ada cerita diliwat. Jadi itu menyebabkan dia kadang-kadang setengah orang dia nafsu dia ke arah tu. Nafsu dia jadi susah. Jadi bila kita dengar tu kita kesian lah, memang kesian. Dia macam juga macam setengah-setengah remaja bosia kan, nak dengar ada perkataan bosia. So bila dia dah dirogol oleh
boyfriend dia. So dia rasa benda tu macam seronok tau. Dia rasa seronok. Jadi tu yang menyebabkan dia mencari. Nampak tak? Dia mencari. Jadi itu semua dia punya turning point dia lah. Tapi ada banyak lagi yang saya tak sebut. Yang saya nak tunggu daripada kamu sendiri. Saya nak tunggu daripada kamu sendiri. Kalau saya sebut, kamu tak akan belajar dan kamu tak nampak benda tu. Tapi kalau kamu sebut, maknanya kamu sebenarnya adalah seorang pelajar yang mengambil tahu masalah negara Malaysia ni. Apa maksud di situ? Kamu cakna apa yang berlaku. Apa dia? Dia dengar suara saya? Oh, jelas macam Siti Nurhaliza suara. Okey, pada pendapat saya, mereka ni boleh juga terjadi. Macam contoh masa kecil, diorang tak, sebenarnya macam tak lebih ke arah tu pun. Tapi kadang-kadang bila diejek ataupun orang kata mereka mendapat macam satu tekanan yang membuatkan mereka rasa macam alang-alang dah kena ejek, kena kutuk. Jadi jadilah macam tu. Sebab ada yang saya jumpa yang memberi alasan sebegitu. Jadi betul. Itu saya. Memang ada juga kes-kes maknanya kita menghina. Kita hanya tahu menghukum, kamu ni neraka jahanam lah maknanya. Sedangkan kita tak bagi peluang pun dekat dia. Contohlah, saya bagi contoh. Katakanlah ada satu orang banduan. Dia nak masuk meminang Amalin. Betul ke Amalin nama? Nak masuk meminang. Dia ni bekas banduan, keluar daripada penjara, nak masuk meminang Amalin. Agak-agak terima tak? Dia tengok situasi, Prof. Kalau kita betul-betul suka dekat orang tu, betul-betul boleh terima, insya-Allah boleh. Tapi kalau kita dah banyak kali dia buat something yang macam kita pun tak suka, mungkinlah kita tak terima, macam tu, Prof. Ya ke? So, you nampak tak? Bila kita menjawab dalam situasi macam tu, kita melihat beberapa keadaan. Tapi katakanlah yang datang ini seorang, apa orang kata, berkedudukan, seorang yang ada ekonomi yang stabil. Agak-agak kamu jawab macam mana? Sebab saya pun macam boleh jadi waktu tu, saya akan terima. Mungkinlah orang kata sebab sekarang ni orang semua nampak pada pangkat, semua nampak pada orang kata memang senang. Tapi dia macam no problem. Tak juga kan benda takut dekat diri kan. So macam tu juga dengan Mak Nyah lah. Apabila Mak Nyah ni masyarakat menghina dia, masyarakat tak bagi peluang pada dia. Bahkan kalau dia nak cari pekerjaan pun masyarakat tak bagi. So dia berterusan menjadi sebagai sex workers lah, sebagai pelacur lah. Didorong-dorong di Kuantan kan. Di Terengganu pun ada. Jadi pasal tu yang menyebabkan mereka terus terjebak dan terjebak lah. Tapi ada satu faktor yang kalau kamu jawab, kamu akan faham. Kamu akan faham benda-benda ni semuanya berkait sebenarnya. Antara yang kamu kena lihat adalah faktor kerajaan tu sendiri. Kerajaan kita, dia takut untuk mengambil Islam itu sebagai undang-undang. Nampak tak? Apabila kita sekadar memberi denda, kita sekadar memberi penjara, lepas tu dia keluar, agak-agak apa dia buat? Ulang balik, Prof. Dia akan ulang balik. Kan dia akan ulang balik. Jadi tidak ada hukuman yang betul-betul mengikut syariat. Pasal itu tidak ada keberkatan. Pasal itu masalah tu datang balik lagi dan lagi. Dia umpama satu orang yang demam, jumpa satu orang doktor, doktor itu rawat demam tapi tak rawat punca demam. Nampak tak? Doktor itu tak rawat punca demam. Jadi bila tak rawat punca demam, pesakit itu akan datang lagi dan lagi untuk dapatkan ubat yang sesuai.
Jadi masalah LGBT pada hari ini dia berkait. So bila kerajaan tidak mengambil Islam sebagai kiblat yang utama, tapi menggunakan logik akal, menggunakan undang-undang barat, pasal itulah kita tidak menekankan aspek pendidikan Islam di sekolah rendah, di sekolah menengah, tidak ada. Penekanan itu tidak ada. Sebab itu juga ibu bapa bila melihat kerajaan tidak memberi penekanan pada itu, ibu bapa risau kalau anak dia tak dapat 5A UPSR. Ibu bapa risau kalau anak dia tak dapat 20A SPM. Tapi berapa ramai ibu bapa yang risau kalau anak tak tahu sayang, anak tak tahu mengaji. So nampak tak? Benda tu semua berkait. So bagaimana rakyat, begitulah kerajaan. Nampak? Kalau rakyat itu sendiri tidak mengambil berat pasal agama, dia akan memilih kerajaan yang macam dia juga. Betul? Nampak? Win-win situation, Prof. Macam mana? Win-win situation, Prof. Dia akan macam itulah. Bagaimana kerajaan, begitulah rakyat. Sebab itu selagi agama itu tidak didukung, tidak diambil berat, selagi itulah kita akan ada masalah bukan saja LGBT, masalah penagihan dadah, masalah sosial, masalah rogol, masalah ropak, dan masalah yang paling berat negara kita pada hari ini adalah masalah rasuah. Pasal itu saya akan berpencin. So kamulah yang akan teruskan perjuangan. Pasal itulah pada malam ini saya nak sangat jumpa kamu sebab saya nak paskan ilmu ini pada kamu supaya kamu ada fikir atas dasar agama. Saya tak boleh nak ubah semua orang tapi at least saya dapat bercerita tentang masalah ni pada kamu. Cukuplah pada saya. Mudah-mudahan ini salah satu usaha yang saya ada untuk bantu agama. InsyaAllah. Kami pun akan itu niat saya. Saya tak dapat apa-apa pun daripada kamu. Air pun saya tak dapat. Nampak tak? Tapi saya tak harap tu semua. Pada saya cukuplah kamu mendengar saya punya apa orang kata pengalaman supaya kamu jadikan ini sebagai satu panduan untuk bantu generasi akan datang. InsyaAllah. Faham tak? Faham, Prof. So punca dia banyak. Apa yang kamu sebut tu semuanya betul, tidak ada salah. Tapi ada satu punca yang kebanyakan orang takut nak cakap adalah masalah kerajaan. Masalah politik negara kita ini, masalah rasuah negara kita ini. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diambil berat, selagi itu tidak ada keberkatan pada negara kita. Pasal itu bantuan Allah tak datang. Apa yang berlaku di Kashmir, apa yang berlaku di Syria, di Yaman, di Palestin, bantuan Allah itu tidak sampai lagi. So kita menunggu pula satu Imam Mahdi untuk turun. Jadi apa persiapan kita? Jadi pasal itu melawan LGBT ini sebagai satu persiapan untuk kita berhadapan dengan perkara yang lagi besar lagi. Begitulah. Faham, Prof. Faham. Jadi kesimpulannya apa-apa pun kita kena berbalik kepada agama kan, Prof? Ya, itu saya kata kamu berada di negeri Terengganu Darul Iman. Bila berada di negeri Terengganu Darul Iman, buat pula kamu jumpa saya Darul Makmur ni. Darul Iman kan bagus, faham Darul Makmur. Tak ada yang apa-apa pun kat Pahang ni. Pahang ada Genting Highland, kasino paling besar kat situ. Kamu pergi tanya Darul Makmur, Makmur dengan Genting. So dia banyak benda. Lepas itu lagi yang kamu kena ingat, besok kamu dah kahwin. Ni. Nampak ke? Saya takut tak nampak. Handphone ni, smartphone ni. Dalam smartphone ini ada macam-macam. So kanak-kanak bila dia tengok smartphone, mula-mula dia dah start ketagih. Lepas start ketagih, dia rasa dia nak praktis. Bila dia dah praktis, dia akan ketagih juga. Smartphone inilah antara punca-punca yang menyebabkan remaja kita terlibat. Sebab apa dalam smartphone ni dia ada WeChat, dia ada WhatsApp, dia ada Facebook. Bila dia termasuk dia dalam website LGBT, dia tengok benda ni, dia rasa dia nak cuba. Itulah sekarang. Lepas tu kerajaan pula menggunakan konsep harm reduction. Kalau dia tak boleh nak atasi masalah ketagihan seks, buatlah seks itu secara selamat. Maknanya kalau pakai kondom, dia jadi selamat. Walhal dari sudut agama, kondom itu kamu pakai atau tak pakai, perbuatan itu tetap haram. Jadi pasal itulah sekarang pada hari ini doktor perubatan dia tidak nampak dari sudut Islamik punya perspektif. Yang dia nampak dari sudut
kesihatan, perubatan. So bila pakai kondom, kamu dianggap melakukan sesuatu yang selamat. Tapi dari sudut agama, benda itu tetap haram. Perbuatan itu haram sebab melakukan seks secara songsang. Kamu bayangkan kalau dengan lelaki pun sudah dianggap haram. Nampak kan? Haram. Bahkan Islam itu sendiri pun tak benar kita approach isteri itu dari belakang. Approach isteri dari belakang pun tak boleh. Isteri itu halal. Pun tak dibenarkan approach secara belakang. Apatah lagi kalau kamu approach lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, homoseks ni pun tak dibenarkan. So kalau dengan isteri yang halal pun tak dibenarkan belakang, apatah lagi lelaki dengan lelaki. Tapi kenapa Islam tak benarkan? Kenapa Islam tak benarkan? Contohnya dalam ayat Quran, saya rasa kamu pun lagi arif, dia kata pasangan kamu itu adalah ladang bagi kamu. Pesan kan? Ladang bagi kamu. Terpulanglah kepada kamu. Tapi kenapa Islam tak benarkan ikut cara belakang? Macam mana? Dia banyak mudarat lagi kot. Banyak mudarat, tapi kenapa? Sebab dia Kenapa mudarat? sebab dia tak ada mendatangkan hasil. Okey, betul, memang tak ada hasil. Tak ada faedah pun. Tapi macam mana kamu nak jelaskan supaya bila orang yang mendengar tu dia boleh masuk Islam tidak. Sebab kamu menggunakan fakta. Kamu bukan menggunakan dari sudut andaian kamu. Kamu kata benda ni tidak mendatangkan kasih. Betul, tapi itu orang faham dah. Tapi bila kamu gunakan fakta saintifik, masa tu orang tak panggil Ustazah Ira, orang panggil Dr. Ira. Ambil. Dia menyerupai binatang. Menyerupai binatang. Kan? Kenapa Islam tak bagi satu orang suami approach isterinya secara belakang? Kamu perasan tak kalau katakanlah kamu ada sembelit, kalau kamu buang air besar, keluar darah tak? Ya, Prof. Ada kan? Ada keluar darah kan? Sebab najis yang keras itu, buasi, dia melukakan. So kamu bayangkan, itu najis yang keras. Sekarang ini kamu masukkan anu yang lelaki punya itu di tempat yang bukan sepatutnya. Faham kan? Saya minta maaf lah bila ditanya bab LGBT, kita terpaksa bincang bab yang sensitif ni lah. Saya minta maaf lah. Mungkin ada Hafizah ke, ada Ustazah dalam grup ni, saya minta maaf. Saya bercerita ni sebab kamu yang nak jumpa saya. Jadi saya terpaksa cerita benda dalam kain ni. Tak apa, Prof. Jadi, kami pun nak ambil sebanyak yang mungkin dengan Prof. Jadi tisu yang Allah cipta, sama ada lelaki ataupun perempuan di bahagian dubur itu, tisu itu nama dia kolumna. Saya bagi je ada. CO saya tulis sini supaya kamu boleh cari. Kamu boleh cari. Jadi kamu boleh belajar lagi lepas ni. Dan kamu boleh jadi doktor, kamu boleh ajar pula pensyarah kamu. Tisu itu nama dia kolumna. Kolumna ini adalah satu tisu yang sangat-sangat mudah luka. Sangat-sangat mudah koyak sebab dia nipis. Tisu itu nipis. Tisu kolumna. Pasal itu Islam tak bagi kita buat seks secara songsang. Tak boleh sebab tisu itu adalah tisu yang mudah koyak, mudah luka. So bila mudah luka, bila buat hubungan lelaki dengan lelaki, insya-Allah 49 kali dapat HIV. Itu tisu di bahagian dubur, sama ada lelaki atau perempuan, sama je tisu dia, kolumna. Faham? Tapi kalau kamu lihat faraj bagi seorang wanita, atau bahasa perubatan dia panggil vagina. Faham kan faraj kan? Okey, faraj itu tempat kelahiran seorang anak tu, seorang bayi, kamu dilahirkan, saya dilahirkan, semua daripada saluran tu, saluran peranakan ibu itu. Allah cipta tisu itu, ni saya type nama tisu tu, stratified squamous. Jadi kamu boleh Google nanti stratified squamous. Tisu ini, stratified squamous ini adalah tisu yang
tebal. Tisu yang sangat kuat untuk menahan geseran. Pasal itu kalau ada satu orang remaja wanita, kalau dirogol secara bergila-gila, insya-Allah dia boleh tahan sebab tisu itu kuat. Dan tisu squamous ini adalah tisu yang boleh meregang, boleh membuka saluran peranakan itu selebar 10 cm. Pasal itulah kelahiran anak berlaku di saluran itu. Sebab tisu itu memang Allah cipta untuk itu. Tapi bila buat hubungan seks secara belakang, tisu itu bukan untuk buat hubungan seks. Tisu itu untuk buang kentut, buang air besar. Itu je fungsi dia. Jadi bila kita salah guna tisu itu, pasal itulah mudah dapat HIV. Itu kalau kamu kaitkan ilmu agama dikaitkan dengan ilmu perubatan. Kenapa Islam tak bagi? Sedangkan masa zaman Nabi, Nabi tak tahu pun kolumna dan squamous ni. Nabi tak tahu pun. Tapi kenapa Nabi larang? Kenapa Islam larang? Bila perubatan mengkaji, inilah punca dia. Oh, faham. Boleh faham tak? Inilah punca dia. Kalau kamu boleh cari gambar, nanti kamu Google, tengok image. Kamu boleh nampak tisu sakibat squamous itu tisu yang berlapis-lapis. Tebal, berlapis-lapis. Sedangkan tisu kolumna ni tisu selapis saja. Faham tak? Ibarat kata, kamu pergi Cameron Highland, kamu pakai baju yang tebal, agak-agak berapa lapis? 3-4 lapis, Prof? Ya, 3-4 lapis sebab sejuk. Tapi kalau kamu pakai baju selapis saja, agak-agak boleh tahan tak? Tak boleh, Prof. So, macam tu lah juga. Macam tu lah juga bila satu orang itu melakukan hubungan seks secara haram, tisu yang selapis itulah mudah rosak. Nampak tak? Nampak, Prof. Okay. Ilmu baru tu. Apa lagi yang kamu nak tanya? Untuk soalan yang kedua, saya tanya, adakah golongan LGBTQ ni merupakan sejenis penyakit mental ataupun masalah kecelaruan identiti, Prof? Dia macam ni, LGBTQ ni dia bukan disebabkan oleh masalah mental, bukan. Tidak ada kaitan langsung dengan mental. Tapi mental adalah akibat atau komplikasi dia. Faham? Contohnya Khadijah. Khadijah dia memilih hidup dia sebagai seorang maknyah yang pakai tudung. Faham tak? Maknyah yang pakai tudung. Orang yang tahu tentang dia, agak-agak apa dia cakap? Apalah kamu ni dah elok-elok jantan nak jadi pondan. Kamu tak takut masuk neraka ke? Sekali. Lepas itu, kamu ni layak masuk jahannam. Lepas tu banyaklah perkataan-perkataan yang negatif lah. Bodoh lah, babi lah, apa nak jadilah kamu ni. Pakai tudung lah, itulah. Ini contoh aja angkat Khadijah kecil hati. Agak-agak kamu rasa hati dia macam mana? Tergoris, Prof. Oi, jadi pada tergoris, terkoyak. Jadi itu yang menyebabkan dia dapat masalah mental. Kemurungan sebab apa? Caci makian oleh masyarakat. Dan mak ayah pun akan buang dia sebagai satu orang anak. Tak iktiraf dia sebagai anak. Sebab dia memilih kehidupan yang macam tu. Itu akibat dia. Dia bukannya dia murung lepas tu jadi maknyah. Bukan macam tu. Faham tak? Katakanlah Khadijah ambil exam, tiba-tiba fail exam, dia dapat kemurungan. Lepas murung, kemudian tak lama lepas tu, dia nak jadi maknyah. Faham tak? Ataupun saya kemurungan, lepas tu saya rasa bosan jadi jantan, saya nak jadi pondan. Dia bukan macam tu. Dia adalah akibat daripada tindakan dia kehidupan sebagai orang maknyah. Itu sebenarnya. Dan kebanyakan daripada mereka ini ramai pergi di negara barat
10 kali risiko untuk membunuh diri. Sebab apa? Dapat cemohan, dia dapat kejian. Orang tak tahan kejian ni. Orang tak tahan. Lama-kelamaan dia akan dapat kebunuhan. Dan dia pun susah nak dapat kerja. Dan kalau dia dapat HIV, lagi cepat dia bunuh diri. Sebab apa? Dia rasa hidup dah tak ada makna. Macam tu. Oh jadi dia bukan maksudnya LGBTQ ni boleh tergolong dalam orang kata kecelaluan identiti jugalah, Prof. Dia kecelaruan identiti. Dia tak dipanggil LGBTQ. LGBTQ ni bahasa awam. Kalau bahasa perubatan dia dipanggil gender dysphoria. Apa itu Prof? Bahasa, Gender? Saya type. Gender. Okay. Gender ni jantina lah. Dysphoria. Dysphoria ini maksudnya dia mengalami kecelaruan jantina. Oh. Okay, Dan punca-puncanya yang diorang kaji memang tidak ada kaitan dengan bahan genetik lah. DNA ke apa ke, tak ada kaitan langsung. Genetik ke apa ke, tak ada kaitan. Dia lebih kepada faktor agama, faktor iman, faktor keluarga. Pasal tu keluarga memainkan peranan penting. Katakanlah nanti bila kamu berkahwin, ada anak kamu yang ada kecenderungan macam ni. Kadang-kadang mak ayah, kesilapan mak ayah, dia pukul, dia marah. Dia tak boleh. Kita kena belai dia, kita kena makin rapat dengan dia. Sebab kalau kita tak, macam mana? Oh, Prof. Kadang mereka perlukan perhatian, Prof, kan? Ya, dia perlukan perhatian. Sebab kalau kamu tak bagi perhatian, dia akan cari perhatian itu di luar. Bila dapat perhatian di luar, dia akan ambil daripada kelompok dia juga. Itu yang makin sesat, makin hanyut. Betul. Pasal tu ibu bapa dia kena makin rapat, tanya apa masalah, apa yang boleh dibantu. Ada maknya yang berubah. Sebab mak ayah dia positif. Walaupun Allah uji dia dengan masalah itu, dia sabar. Mak ayah tu doa. Dia ada 3 golongan yang doa dia sangat mustajab. Betul. Satu, orang yang dalam musafir. Orang yang dalam perjalanan musafir. Kedua, ustazah. Ada ustazah ke dalam grup ni? Kedua, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi sungguh pun dia kafir. Allah makbulkan doa dia sebab dia dizalimi. Yang ketiga adalah doa orang tua. Doa mak ayah tu sangat mustajab. Sebab tu kalau kamu ada mak ayah, kamu nak ambil exam, mintalah doa dengan mak ayah. InsyaAllah lah makbul. Makbul doa-doa dia. So mak ayah dia berdoa. Mak ayah minta anak ni satu hari nanti berubah. Dan kamu rasa bila dia berubah? Mungkin kalau mak dia waktu tu mak dia berdoa betul-betul, insya-Allah waktu tu juga dia akan berubah. Allah tu maha kaya, sangat kaya. Kadang-kadang kita pun tak terfikir. Jadi ibu tu berdoa, ibu tu meninggal dunia. Ibu tu meninggal dunia dan dia tak sempat pun lihat anak tu berubah. So bila anak tu berubah, anak tu menjadi wali. Anak tu menjadi wali Allah. Bayangkan bila anak tu berubah. So bila anak tu berubah dalam keadaan mak dah tak ada. Kamu rasa apa yang dia nak buat dengan mak yang dah tak ada ni? Dia mesti dia nak berubah betul-betul sebab dia tahu dia nak berubah. Ni ada Ustazah Nurul Huda. Memang anak tu berdoa untuk ibu yang dah meninggal dunia. So ibu tu untung di akhirat. Untung di alam barzah dapat doa anak yang soleh. Nampak tak? Sedangkan anak dia yang bukan maknya yang kamu nampak kaya raya tu, kamu rasa dia sempat ke nak berdoa untuk mak dia yang dah meninggal tu? Belum tentu lagi. Tapi anak yang maknya ni, masa mak tu hidup, dia derhaka, dia tak ikut dengar kata. Tapi Allah bagi hidayat, dia berubah. Dia lah berdoa untuk mak dia yang dah meninggal. So kamu nampak tak? Mungkin dia tak sempat nampak kebaikan anak masa dia masih hidup. Tapi bila dia mati, Allah ganti balik. Allah tunjukkan kebaikan dia selepas mak dia meninggal. Jadi ibu tu tak rugi sebenarnya. Ibu tu dapat 3 perkara masa dia meninggal dunia.
Dia bawa 3 perkara. Apa 3 perkara yang dia dapat tu? Yang tak terputus pahala tu. Pahala anak yang soleh. Anak yang soleh tu Doa. Ustazah Khadijah dah sebut nampak. Anak yang soleh, doa anak yang soleh satu. Kedua, sedekah jariah. Jangan. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi sekarang ni saya mengajar kamu ilmu yang bermanfaat. Saya tak dapat air, saya tak dapat duit daripada kamu. Tapi bila saya mati, ilmu itu saya akan dapat, pahala itu saya akan dapat. Jadi ibu yang meninggal dunia itu Allah nak bagi dia pahala yang berterusan. Tapi ibu tu tak nampak pada masa tu. Dia nampak anak yang jadi maknya tu, dia rasa kenapa lah Allah uji aku. Waktu tu. Nampak tak? Dia nampak negatif je. Tapi bila dia dah meninggal dunia, anak dia dah berubah. Jadi ibu tu nampak lah rupanya anak aku nak bantu aku di alam barzah. Nampak? Itulah perancangan Allah. Pasal tu bila kamu nampak maknya kita tak tahu. Boleh jadi dia akan jadi wali Allah yang kita sendiri pun tak sampai level tu. Betul, Prof. Kita tak boleh nak nilai lah. Tak boleh. Jangan kamu nilai orang hanya dengan cara melihat apa yang kamu nampak. Sebab kita tak tahu hati dia. Okay. Ira jangan menangis. Menangis je. Okey. Apa soalan tadi? Soalan tadi? Ira. Okay, Prof, untuk soalan yang ketiga. Kalau macam kita nampak sekarang, golongan LGBT ni macam makin berleluasa dan semakin berani untuk menunjukkan diri kat Malaysia. Jadi apakah respon Prof tentang perkara ni? Boleh tak saya nak minta tolong kamu semua? Boleh tak? Apa tu Prof, insyaAllah. Kalau Terengganu tengah hujan lebat, kamu doa. Mintalah saya jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ke, yang ke-10 ke. So bila saya jadi Perdana Menteri, saya insya-Allah berazam akan melaksanakan undang-undang Islam. Jadi golongan itu saya takkan benarkan dia berleluasa semakin ramai. Saya tangkap, saya hantar pusat pemulihan, lepas tu saya akan bagi pekerjaan. Dah berhenti, jangan lagi kamu jadi maknyah, jangan jadi pelacur. Dan lepas itu semua silibus pendidikan di negara kita ini, kita akan titik beratkan pendidikan agama. Dan semua disko semuanya akan ditutup, dibuka hanya untuk orang kafir saja. Orang Malaysia, orang Melayu tak dibenarkan bekerja di situ. Dan siapa-siapa yang cuba menghina Islam akan dipenjarakan seumur hidup. Nampak tak? So maknanya soalan Ira itu sebenarnya memerlukan undang-undang penguatkuasaan. Tapi kita pada hari ini, kita tidak menangkap mereka ini. Sebab apa tidak berani menangkap? Sebab mereka ini, di belakang mereka itu ada NGO antarabangsa. Jadi bila Malaysia nak ambil tindakannya, takut tekanan daripada pihak-pihak antarabangsa. Bahkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri menyokong kumpulan LGBT. Dalam dunia ini ada 2 golongan yang sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh dan orang sangat-sangat takut dengan dia. Kumpulan yang pertama, kumpulan Yahudi. Tahu kan Israel, diorang tak ramai pun tapi sangat-sangat berpengaruh. Dia boleh tentukan Presiden Amerika yang mana yang nak menang. Itu Yahudi, Zionis yang pertama. Yang kedua LGBT itu sendiri. LGBT di dunia tak ramai tapi kuasa dia sangat besar, sangat berpengaruh. Dia boleh menyebabkan kerajaan Malaysia goyang. Kerajaan Malaysia takut tekanan daripada NGO antarabangsa. Jadi pasal tu bila mereka dapat bantuan-bantuan ini, pasal tu mereka makin berani bersuara, makin berani bercakap. Mereka tak takut pun sebab dia tahu belakang mereka ada sokongan. Sedangkan sebenarnya mereka ni tak ramai pun dekat Malaysia ni. Dan apa yang kita sedih, golongan-golongan doktor yang kita anggap mempunyai pendidikan tinggi, tapi dia tak nampak landasan yang LGBT ni landasan yang salah. Tapi mereka sokong landasan yang salah. Dan terbaru, terkini, tenang. Agensi kerajaan Suhakam menyokong LGBT, pergerakan LGBT. Macam mana Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia boleh menyokong LGBT? Nampak itu kita rasa sedih. Apa dah jadi dengan Suhakam? Kenapa pula Suhakam bertindak menyokong kumpulan LGBT? Nampak tak? Pasal tu kerajaan kena tegas dalam hal ni.
Tapi kerajaan kita tak tegas sebab kerajaan kita sibuk berpolitik, sibuk nak jadi Perdana Menteri, sibuk nak pegang jawatan tu, jawatan ni. Jadi siapa nak fikir masalah ni? Pasal tu saya minta kamu semua doakan saya. Kalau tak dapat jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Besar pun jadilah. Mana yang saya boleh buat, saya buat lah. Yang saya tak boleh buat, nak kata macam ni sebab kuasa saya setakat tu. Pasal tu lah bila kamu semua kontak saya, saya kata kamu mana-mana pelajar, bila menghubungi saya, walaupun satu orang pelajar, walaupun dua orang pelajar, saya luangkan masa. Sebab itu saja kemampuan yang saya ada. Saya tak mampu nak ubah undang-undang, saya tak mampu nak buat ceramah besar-besaran, saya tak mampu nak bagi duit banyak pada masyarakat yang ingin berubah, saya tak ada kekuatan. Kekuatan yang saya ada adalah membantu pelajar. Jadi kamulah yang akan meneruskan. Mungkin kamu satu hari nanti akan jadi orang besar di Malaysia ke, mungkin Ustazah Syafiqah ke, dia akan jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Agama. Kita tak tahu rezeki masing-masing. Mungkin di kalangan kamu ini nanti akan memegang tampuk-tampuk. Mungkin ada di kalangan kamu ini berkahwin dengan Sultan Terengganu. Kemana kita tahu? Kahwin dengan Sultan Terengganu, cakap dengan Sultan, ya tuanku, hamba ni rasa risau dengan masyarakat Terengganu. Ramai sangat yang nak jadi maknya, buatlah sesuatu. Mana kita tahu? Kita tak tahu rezeki kan. Jadi sebab bila kamu ada peluang itu, ada platform itu, gunakanlah. Saya platform yang saya ada adalah platform sebagai pensyarah universiti. Saya tak pernah anggap pelajar daripada Uniza itu bukan tanggungjawab saya. Saya tak pernah fikir itu. Saya fikir ini adalah tanggungjawab saya walaupun saya bukan mengajar di Uniza. Tapi saya melihat ini adalah saudara mara saya yang berada di Terengganu. Kebetulan isteri saya pun orang Terengganu. Saya berkahwin dengan orang Terengganu. Jadi saya tak ada rasa benda ini bukan tanggungjawab. Jadi kita rasa tanggungjawab. Jadi macam itulah. Kita cuba buat apa yang kita mampu sebab Allah tak tanya adakah kamu berjaya atau tidak apa yang kamu buat. Tapi Allah tanya apa sumbangan kamu. Pasal dikatakan dalam hadis sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Macam itulah. Prof, untuk soalan yang terakhir, macam pada pandangan Prof, apakah sumbangan yang boleh dilakukan oleh masyarakat ni untuk membantu dan membendung masalah LGBTQ pada hari ini? Banyak, sangat banyak masyarakat. Mula-mula kita tanya masyarakat pelajar dahulu. Kamu sendiri. Katakanlah ada satu orang maknyah yang sudah berubah. Cuma dia masih lagi lah nampak lembut-lembut sikit. Tapi dah tak pakailah pakaian perempuan. Rambut pun dah pendek. Cuma lembut-lembut je. Tiba-tiba dia tanya Ustazah Ira, saya ni berkenan dah dekat kamu. Boleh tak saya nak masuk meminah? Macam? Dia bekas maknyah. Kalau dia baik, budi pekerti, cukup amalan, boleh tanggung, tak salah untuk terima. So kalau semua masyarakat macam tu, maknanya kumpulan ini ada harapan untuk berubah cepat. Faham? Tapi masyarakat pada hari ini tak macam Ustazah Ira. Maknya sotong, bondan, bapuk, nak buat apa kahwin? Entah boleh beranak ke tidak. Nampak? Perkataan-perkataan negatif. Jadi diorang kekal dalam bentuk macam tu. Masyarakat terlalu memandang negatif. Masyarakat tak bagi peluang. Satu, masyarakat sendiri sebelum nak ubah maknya, masyarakat kena ubah diri dia dulu. Setuju tak? Masyarakat kena ubah diri dia dulu. Kena ubah persepsi dia dulu. Kalau tidak, selagi itulah masalah tak selesai. Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Nabi dah sabda dah. Nabi kata kita baru habis perang yang kecil. Kita akan pergi perang yang lebih besar lagi dalam perang Badar. Ingat tak cerita? Siapa ingat Ustazah Khatijah mesti ingat. Nabi kata lepas perang Badar, Nabi kata kita baru habis perang yang kecil dan kita akan pergi perang yang lebih besar lagi. Semua sahabat terkejut. Perang apa pula? Apa sambungan dia? Ustazah Amali. Ustazah Liza Lele betul ke? Ke Lele?
Tak tahu saya nak sebut macam mana, lele ke lele. Ustazah Syafiqah, Ustazah Nurul. Apa sambungan dia? So Nabi kata kita baru habis perang yang kecil, kita akan pergi perang yang lebih besar, perang menentang hawa nafsu. Kumpulan LGBT ni masalah dia, betul pun Ustazah Nurul Huda. Kumpulan LGBT ni dia bermasalah dengan nafsu dia. Nafsu dia terlalu kuat. Sangat kuat. Kuat nafsu dia yang kita sedihnya bernafsu kepada yang sejenis, bukannya yang berlawan jenis. Nampak tak? Itulah yang menyebabkan kumpulan ini susah untuk berubah. Tapi Allah bagi jalan, Islam bagi jalan untuk perubahan itu berlaku. Banyak jalan. Satu, masyarakat kena berfikir secara positif, masyarakat kena bagi peluang. Itu masyarakat pelajar. Bagaimana pula masyarakat yang menjadi majikan? So majikan kena bagi dia kerja. Jangan bila maknya datang, okey kamu nak kerja dengan saya boleh, tapi kamu kena potong rambut dulu. Nampak tak? Jadi maknya bila kita suruh dia potong rambut, dia susah sebab rambut tu mahkota dia. Faham tak? Rambut tu mahkota dia. Jadi kita sebagai majikan, kita jangan suruh potong rambut dulu. Kita kata kamu boleh kerja dengan saya, tapi kamu kena ikut peraturan yang ada. Cakap macam tu je. Jadi bila dia kerja, ubah sikit. Ibarat kata orang belajar Al-Quran. Orang belajar mengaji Al-Quran, dia ada 10 kesalahan, 100 kesalahan. Jangan tegur 100 kesalahan tu. Tegur satu dulu. Supaya dia ada semangat lagi untuk mengaji. Tapi masyarakat kita, dia rembat semua. Kamu kena potong rambut, kamu kena tukar pakaian kamu, kena pakai macam lelaki. Lepas tu dia suruh angkat benda-benda berat. Jadi seni dakwah tu tak ada. Lepas tu cara bercakap pula menyakitkan hati. Jadi maknanya nak berubah macam mana? Nampak tak? Maknanya macam Ustazah Ira. Kalau maknya tu jumpa dia, kamu nak masuk meminang, cuba dah tengok cermin tu sikit. Agak-agak maknya tu tak marah ke? Mesti dia marah. Nampak tak? Pasal tu kita dengan maknya ni kena pakai bahasa yang lembut. Dia ada empat sifat. Kalau kita amalkan 4 sifat ini, kita dijamin syurga. Saya tak ingat lah hadis tu macam mana. 4 sifat. Minta maaf lah saya tak ingat secara detail hadis tu. Tapi kamu cek lah. Antara 4 sifat itu, dia orang yang orang kata mudah. Orang yang mudah, orang yang tidak suka menyusahkan. Sifat itu mudah, sifat itu tidak menyusahkan. Lepas tu sifat dia orang yang karib, orang yang baik. Faham tak? Kalau kamu ada sifat-sifat yang macam ni, kamu ni antara orang-orang yang dijamin syurga. Dijamin syurga. Sifat-sifat orang yang lembut. Tapi bukan lembut maknyah tu. Orang yang lembut. Nanti kamu cek balik. Kalau saya jumpa, saya bagi tak? Saya bagi. Orang yang lembut, orang yang mudah. Jadi dia dijamin syurga. Jadi kita bila berurusan dengan maknya, kita kena memudahkan dia. Bukan menyusahkan dia. Faham tak? Kita nak ubah dia jadi manusia yang baik, pangkal jalan. Kita tak boleh menyusahkan dia. Maknanya kita berundur sekejap untuk strategi untuk tawan hati dia. So saya dengan maknya ni, saya banyak makan hati. Saya banyak makan hati. Tapi saya sabar. Lepas itu, saya tunggu dia jatuh sakit. Biasa maknya ni penyakit dia akan dapat HIV lah. Sebab dia bermain seks secara seorang-seorang, dia tak pakai kondom. So bila dia sakit, saya ikram dia. Saya buat baik dengan dia. So kamu rasa dia akan rasa macam mana? Apa yang kamu akan nampak? Berlembut hati, rasa macam dia akan rasa macam tak sangka doktor ni yang aku marah, doktor ni yang aku tak ambil tahu apa yang dia nasihatkan aku buat pekak. Tiba-tiba doktor ni datang. Itulah yang menyebabkan dia berubah. Maknanya kita buat apa yang Nabi ajar kita. Nabi buat dengan satu orang perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi tu kata, Nabi dah wafat, barulah perempuan tu berubah. Nampak tak? Jadi macam tu juga kita dengan banyak. Saya buat ni 10 tahun, bukan 10 hari, 10 tahun.
Masuk tahun yang ke-10 tu bola sikit. Dan kita kena korban untuk agama. Korban untuk agama ni maksudnya kalau kita nampak maknya tu ada kecenderungan untuk berubah, kita sponsor dia pergi umrah. Biar sebab kita macam saya bukan ustaz, saya nak bagi ilmu agama saya tak ada. Jadi apa saya buat, kita hantar dia pergi umrah, buat umrah. Masa buat umrah dia biar tengok dengan mata kepala dia sendiri, tengok Kaabah, tengok syiar-syiar agama, lambang-lambang agama, tengok Kaabah, tengok Masjid Nabi, tengok pusara Nabi, tengok suasana di Mekah, Madinah. Jadi mudah-mudahan itu memberi kesan kepada dia lah. Sebab kerja agama ni, kerja kita buat aja. Hidayah tu bukan kerja kita. Hidayah tu kerja Allah lah. Tapi usaha untuk bantu dia kena ada. Di situlah Allah akan campak. Siapa-siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu. Ini kamu boleh tengok surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 7. Tengok tafsiran dia. Siapa yang membantu agama Allah, Allah akan bantu dia dan meneguhkan pendirian dia. Dan kita bantu selain daripada agama, kita juga bantu untuk buang implan payudara dia. Faham tak? Implan payudara. Kaum ibu, kita pakaikan implan payudara sebab dia dapat breast cancer. Kaum maknya, kita buang implan payudara itu sebab boleh menyebabkan kanser. Sebab implan tu dia pakai bukan 7 tahun, dia maksimum 7 tahun dia pakai sampai 20 tahun. Bayangkan umur dah 50, 60, tapi payudara ni macam umur 20-an, 30-an sebab dia plastik. Benda plastik dalam tu. Jadi kita buang supaya tak nampak dia macam perempuan. Jadi bila kita banyak korban untuk dia, lama-kelamaan hati dia tersentuh dan dia berubah. Itu cara dakwah dia. Itu satu kaedah yang masyarakat yang boleh bantu. So kalau masyarakat perubatan macam saya bantu dari sudut perubatan. So kalau dia datang dekat klinik, saya takkan bagi dia tunggu lama sebab orang akan nampak dia. Dan saya pun kalau dia datang dekat klinik, kita tak adalah panggil nama lelaki dia, kita panggil nama perempuan dia lah. Bukanlah kita nak mengiktiraf dia, tapi kita menjaga aib dia. Jadi bila kita menjaga benda yang kecil-kecil, hati dia mudah tersentuh. Sebab dia nak jadi perempuan. Dia lebih sensitif daripada perempuan itu sendiri lah. Jadi bila kita menghormati dia, di situ akan datang keinginan untuk berubah lah. Sebab dia nampak masyarakat dah mula bagi peluang dekat dia. Jadi kalau macam kamu ni pun buat benda yang sama juga. Mungkin kamu tak payahlah cari maknya tu, tapi kamu cari kawan-kawan kamu yang kamu rasa ada kecenderungan untuk menjadi lesbian, kan? Atau mungkin ada kawan-kawan kamu lelaki yang kamu nampak suka berkawan dengan perempuan. Jadi bagi tahu dia lah, kalau kamu jadi lelaki kan baru boleh saya kahwin dengan kamu. Ni kalau kamu dah jadi macam ni, siapa yang nak kahwin? Tapi janganlah cakap macam tu, cakap baik-baik. Kan? Ada satu kisah tu, ada satu orang ayah tu, dia ada satu orang anak yang nama dia Raziah. Nama maknya dia Raziah. Nama sebenar dia Muhammad Razi. Tapi nak jadi maknya, dia mengambil nama Raziah. Jadi satu hari, ayah dia panggil dia. Ayah dia kata, aku ni dah makin tua. Aku akan meninggal dunia pada bila-bila masa. Kamulah satu-satunya anak lelaki yang aku ada. Yang lain semua anak perempuan. Jadi kalau kamu berterusan macam ni, susahlah aku. Ayah dia cakap macam tu je. Jadi dia terfikir, betul juga aku ni satu-satunya anak lelaki. Yang lain semua adik perempuan, kakak perempuan. Jadi maknanya dia anak lelaki yang sepatutnya melindungi adik perempuan dia atau kakak perempuan dia. Tapi dia memilih hidup menjadi maknya. So disebabkan nasihat ayah yang baik itu, dia berubah. Dan dia berubah menjadi lelaki sejati. Tapi lembut itu dia tak ada. Cuma dia tak ada pakai-pakai yang perempuan. Nampak tak? Dan kamu bayangkan, dia pandai masak, dia pandai jahit. Semua langsir kat rumah tu dia uruskan.
Sekarang ni dia ada 3 orang isteri. Ah. 3 orang isteri. Padahal dahulunya maknya. Bila dirubah 3 orang bini dia. Jadi orang tanya apa rahsia. Dia kata saya tak ada pakai apa-apa rahsia. Saya adalah dahulunya saya seorang maknya. Jadi saya pandai masak. Saya pandai menjahit. Saya apa yang orang perempuan buat saya tahu buat. Jadi saya kalau pasal lain dia yang sofa apa, nak pakai langsir apa, dia yang fikir sebab dia dahulunya maknya. Sampai pakaian dalam isteri dia pun dia uruskan sebab dia pernah pakai. Untung isteri dia. Untung isteri dia pandai kamu. Jadi maknanya maknya ini dia ada kelebihan yang kita tak tahu. Dan dia pun tak sakit. Habis kuat pun kamu patah hati. Dia tak adalah patah riuk. Nampak tak? Sebab dia lembut. Dia orang yang lembut. Cuma dia memilih kehidupan yang songsang tu saja. Tapi bila dia berubah, dia tak adalah songsang lagi. Tak adalah buat seks songsang. Semua dia lembut. Jadi orang-orang macam ni Allah bagi kelebihan dia pada benda-benda yang seni itulah. Nampak tak? Jadi bila isteri tu tengok dia baik, jadi dia berkahwin 2, berkahwin 3. Isteri tak ada masalah. Isteri ni faham dan ketiga-tiga isterinya bekerja. Dia sekarang ni tinggal di Cameron Highland lagi. Kamu bayangkan. So bila saya buat program bersama maknya ni, kalau saya buat di Cameron Highland, saya akan panggil dia. Dialah maknya tu bercakap dengan maknya yang tergil yang tak nak berubah. Untuk kita bantu masyarakat LGBT ni banyak cara. Pelajar pun kamu ada cara kamu sendiri untuk bantu di kalangan kawan-kawan kamu. Dan bila kamu dah bekerja ni, kalau kamu ada ekstra duit, bagilah, sedekahlah dekat diorang. Sebab diorang kalau sebagai pekerja seks ni memang kesian lah. Terutama zaman COVID kan. Tapi bukanlah maksudnya kita bagi sedekah tu kita menggalakkan dia. Tapi kita bagi sedekah ni mungkin dengan sedekah yang kita bagi tu pada malam itu dia tidak turun ke lorong mencari pelanggan. Okey. Okey Prof. Prof sebab kita pun dah habiskan masa 1 jam. Saya tak puasan. Okey. Lepas tu kami ada interview orang lain pula lepas ni. Okey, Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Prof Samsul atas perkongsian ilmu ini dan meluangkan masa serta membantu kami untuk menjayakan projek assignment kali ini. Terima kasih Prof. Okey, sama-sama. Selamat. Jumpa lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih.